semua bagai nak gila bila puasa. Buat-buatlah lupa berpakaian, semua harus sepadan. Tapi puasa tak cukup sebulan. Satu hari di hari raya, itu lagu lain, lagu puasa lain. punlah satu hari. Itulah dia. Lagu lain tu. Tapi bila dengar lagu tu Ustaz, ingat balik kenangan lama lah. Masa tu umur saya 10 tahun. Masa lagu tu bila? Oh, dia nak cakap kita tua ke apa ni? Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang tersaja sedang mendengarkan Borak Tengah Lapang. Untuk hari ini masih lagi bersama-sama saya Epi, Samsul Debat dan juga Saiful Apek. Dan untuk topik kita pada hari ini macam biasa, apakah emailnya Saiful Apek? Begini bunyinya, saya seorang yang berkerjaya dan ada pendapatan sendiri. Biasanya suami saya yang bayarkan zakat fitrah saya dan anak-anak. Tahun ni suami saya dah bayarkan juga. Tapi saya teringin juga nak bayar guna duit gaji sendiri. Boleh ke saya bayar guna duit sendiri tanpa izin suami? Berdosa ke tak? Salam daripada saya yang dalam dilema, yang tengah lapar. Hashtag nak bayar juga. Hashtag borak tengah lapar. Agak degil di sini. Alkisah zakat fitrah, itulah topik kita pada hari ini. Baik Ustaz, apa sebenarnya definisi zakat fitrah tu Ustaz? Zakat fitrah ni adalah zakat fitrah lah. Zakat fitrah lah. Yang diwajibkan zakat ni adalah sedekah wajib. Sedekah wajib yang mana dibayar ketika bermulanya Ramadan sampailah sebelum solat sunat Aidilfitri. Jadi benda ni itulah macam kalau dalam kategori soalan tu tadi, bila isterinya sibuk nak bayar, boleh bayar. Dengan alasan dia nak dengan alasan dia nak bayar, dia nak pahala tu dia nak bayar, tapi dia kata bang saya dah bayar dah, maka suami wajib bayar. Tetapi bila isteri tu nak bayar, tak ada dah jadi kesalahan. Tak ada masalah pun dia nak bayar. Kan, tapi kewajipan pada suami. Tapi kalau suami dah dia bayar, tak payahlah dia bayar lagi. Macam itulah kan. Tapi kalau dalam hal ini sebenarnya suami bayar. Betul. Pada perempuan tadi dia tak jadi wajib pada dia. Betul. Tapi dia dah selesaikan, suami tak perlulah bayar. Dan begitu juga dalam bab zakat ni. Dalam bab zakat ni kalau boleh janganlah malengah-lengahkan. Memang betul lah. Yang paling afdalnya kita bayar sebelum solat sunat Aidilfitri. Tapi kalau tak confident boleh bangun awal, jangan. Melainkan kita serumah dengan Amel. Kan bapak mentua dia memang terima zakat kan. Dia kata sebelum dia keluar tu suruh bapak dia bayar terima dulu bayaran zakat dia kan. Dan begitu juga dalam bab zakat ini sebenarnya satu perkara yang tak boleh dipandang ringan. Kadang-kadang ada yang pandang ringan zakat ni. Kan sebab kalau kita tak bayar kita akan dianggap berhutang. Dan ini merupakan satu rukun yang kita kena selesaikan. Jadi jangan kita ambil ringan lah. Kan syarat-syarat kita nak bayar zakat ni adalah Islam dan merdeka. Kedua, mempunyai harta yang lebih daripada keperluan perbelanjaan untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Dan wajib zakat fitrah adalah bila terbenam matahari pada akhir Ramadan. Itu wajib. Jadi makna kata bayar, jangan tak bayar zakat ni. Tak bayar lah. So, Ustaz, yang biasanya kalau kita bayar di kaunter biasanya kan kadang-kadang yang ada table apa semua kita kan akan ada lafaz doa dan akad tu kan. Jadi yang mereka membayar online tak ada proses tu. Macam mana? Itu yang buat terutamanya online bila berlakunya pandemik gitu kan. Jadi benda tu boleh, tak ada masalah Itu pun. darurat. Dia bacalah, darurat kita baca je lah. Baca je dekat skrin tu dan dianggaplah orang tu terima. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Masih boleh lah. Masih boleh. Waktu dia kata tak salam pun tu satu hal. Yalah betul lah. Tak salam kan, tak ada pun masuk dalam rukun tu mesti salam. Tak ada. Tu sebab akad nikah pun tak salam. Kan cakap je, yang penting dia dengar. Kan, dan begitu juga ada soalan orang tanya. Ustaz soalan ni lah dia tanya. Kalau saya kerja kat Johor tapi saya kampung dekat Melaka. Yang paling afdal tu bayar kat mana? Maka saya jawab paling afdal bayarlah kat Johor sebab kerja kat Johor. Habis tak boleh ke saya bayar kat Melaka? Kau tanya aku tadi soalan mana yang afdal? Apa salah kau tanya lagi apa salah? Kalau kau nak bayar kat Melaka boleh tak? Boleh. Tapi bayar kau tanya afdal, aku jawablah Johor. Dekat mana tempat kita cari rezeki. Macam tu. Orang ni kadang nanya saja nak menggugat pahala puasa kita. Dia nak jawapan yang dia nak. Mana lebih afdal kata.
tempat kita bekerja. Sanggup dia pergi kat negeri sebelah tu sebab kat negeri dia RM7.50, negeri sebelah tu RM7. RM50. RM50. Kau punya minyak pun lebih daripada RM50 tu. Tapi ceritanya sekarang afdal, mana lebih utama. Ya. Kalau boleh bayarlah kat tempat kita Zakat. bekerja. Bekerja. Tapi kalau ada satu pula, ada orang tu dia cakap, Ustaz, saya ni dah bayar zakat. Boleh ke kalau saya nak bayar zakat sekali lagi bila kesian tengok Amel tu? Ada juga. Dia dah bayar zakat, dia balik kampung dia nampak Amel dekat kampung dia kan. Okey. Boleh tak? Tak bayar lagi. Tak ada Bayar lagi. masalah. Masuklah. Tapi yang kedua tu akan jadi sedekah. Tak ada masalah. Betul. Lagi satu kalau bayar zakat kat kampung tu, total RM7, kata campur tanggungan katalah 5 orang RM35. Imam saya bagi RM50. Balance RM15. Tak apalah. Buat belanja imam. Wah, maknanya sedekah pula dekat dia. Okey. Bagus betul. Kan? Baik. Kalau contohlah kita terlepas nak bayar zakat fitrah tu, apa nak dibuat, Ustaz? Itulah kadang-kadang ada orang dia hilang ingatan kan. Dia hilang ingatan. Dia tidur tu sampai hilang ingatan. Sebab itulah orang dah cakap malam raya jangan tidur lambat. Ni dia bantai nak pergi ke pasar berjualan murah tu. Yang pasar lambat malam tu dia nak tunggu kuih raya tu. Sampai 2-3 pagi. 10 balang RM3. Dia nak tunggu sampai jadi harga macam tu. Nak dapat tu memang dah pukul 6 pagi dah. Dah 6 hujung-hujung pagi dah hujung-hujung dah balik rumah terlelap pula sebelum subuh. Jaga-jaga dah asar. Jadi kita kena ingat. Waktu harus bermula dari awal Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Waktu wajib bayar selepas terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Maknanya contoh esok nak raya. Malam ni puasa terakhir ni, lepas terbenamnya dah jadi wajib kena bayar dah tu. Kemudian waktu afdal selepas solat subuh sebelum kita solat sunat Aidilfitri. Yang keempat, waktu makruh selepas sembahyang sunat Aidilfitri. Kita terlepas. Tapi maknanya kata sebelum maghrib dia jadi makruh. Tapi kita bayar akan dapat pahala sedekah saja. Pahala sedekah tapi tetap dianggap kita ni dah lunaskan lah. Lunaskan kita selesai yang wajib tapi dapat pahala sedekah saja, tak dapat pahala zakat fitrah. Tapi kalau bayar selepas maghrib, punya teruk terlelap tu, jaga dia ingat subuh lagi, rupanya gelap maghrib. Contoh melampau betul hilang ingatannya. Jadi dia pergi bayar, dia tetap kena bayar. Hukumnya dah haram. Berdosa tapi tetap wajib bayar. Wajib bayar tapi dapat pahala sedekah je lah. Tak, yang tu tak ada dah. Tu memang berdosa. Dia Berdosa bayar dalam keadaan berdosa. Dia kena bayar juga. Nampak? Kalau tidak dia berhutang. Okey. Baik. Dia kata saya tak sengaja. Siapa kata tak sengaja? Yang malam tadi kau membuta lewat tadi. Itu sengaja lah tu. Salah sendiri. Cikgu saya pernah pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang bebas dari hutang. Janganlah berhutang. Jadi biar lapang hati. Jangan berhutang. Kita akan kembali sebelah sini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Masih lagi borak santai dalam Borak Tengah Lapar. Masih lagi bersama-sama saya, Saiful Apek dan juga Samsul Debat. Hari ini kita bercerita mengenai zakat fitrah. Baik Ustaz, ada tak golongan yang tak diwajibkan untuk bayar zakat fitrah ni Ustaz? Okey, kalau kita tengok golongan yang tidak wajib, tentunya pertamanya orang yang mati sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Maknanya dia meninggal dunia dalam tempoh tu. Kan? Sebab dia memang dah tak boleh bayar dah. Kalau dia bayar, orang lain mati tu. Sebab dia dah mati, dia pergi bayar pula. Jangan main-main. Terkejut orang. Tapi kalau orang lain, ada setengah ahli keluarga, dia ambil tanggungjawab, dia bayarkan. Kalau dia belum bayar lah. Itu sebabnya kita kalau apa dia kata, dia tak wajib, tapi bila bayar, dia dapat pahala. Dia bayarkan. Keduanya, anak yang lahir selepas terbenam akhir Ramadan. Maknanya pagi macam selepas terbenam akhir Ramadan tu dia baru lahir. Sebab tu dah masuk Syawal. Kan? Kemudian ketiga, orang yang memeluk agama Islam sesudah terbenam matahari pada akhir Ramadan. Dia mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam tu selepas tu. Kemudian tanggungan isteri yang dinikahi selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Jaranglah nak jumpa orang kahwin lepas maghrib Syawal ni. Jarang. Orang sibuk nak kaya kau nak menikah pula. Sibuk belum nikah lah dah. Tapi maknanya time macam tu lah. Maknanya yang tidak wajib. Dan juga begitu juga orang yang walau orang yang mungkin tak cukup, dia ni lah orang yang betul wayar ni. Betul wayar lah. Dia 9. Mana tak cukup 1 nak 10 macam tu kan. Jadi tapi dalam hal itu yang menanggung dia bayar. Macam dia ada tanggungan lagi kan. Macam dia di bawah tanggungan ayah, dia bayarkanlah untuk dia. Macam tu lah.
Kalau dia tak ada siapa, tak perlulah bayar. Macam zakat ni sendiri Ustaz, mengikut kefahaman saya lah. Zakat dan fitrah ni ada pusat yang telah dilantik untuk diagihkan Betul. kepada mereka-mereka. Jadi golongan-golongan mereka yang menerima zakat dan fitrah ni, adakah mereka sendiri pun perlu membayar zakat dan Tak, fitrah? dia orang tak perlu bayar. Ah. Itu sebabnya golongan asnaf ni kan, golongan asnaf golongan yang dah asnaf. ditentukan, ada kategori dia. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam hal ini ramai orang mempertikaikan. Pernah soalan, bagus soalan Apek ni ingatkan saya. Ada orang pernah tanya soalan, Ustaz, kalau saya nak bayar sendiri tak boleh ke? Okey. Saya nak bagi sendiri zakat. Setakat RM7, saya nak bagi RM20, RM50 saya nak bagi kat orang. Saya nak bagi dekat orang miskin. Personally lah macam tu lah. Jadi simple je. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul dan juga pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin kita dah tetapkan dah. Nak bayar zakat, bayar dekat pusat zakat atau bayar dekat amil yang dah dilantik ataupun dekat perbadanan zakat ke. Tengok negeri dan kemudian bayarlah kat mana kita nak bayar. Yang penting yang benda yang disahkan oleh pihak pemerintah. Ya, betul. Diiktiraf oleh pemerintah. Betul ayat tu. Dan bila kita memilih, kita sebab ada orang cakap, sahabat saya tak yakin, saya takut duit tu tak sampai kepada ni. Tak payahlah kau pening kepala. Tak payah pening lah. Kau bayar kat situ, dia tak bayar, dia tanggung. Betul. Ya. Pening kepala. Kita dah Malahan lepas lah. hari ini berapa ramai orang yang jadi apa orang panggil tu? Macam apa untuk tu apa nama untuk scammer. Scammer. Unta Unta scammer. pula. Tu camel. Oh, gamer. Scammer kan. Yang Scammer. manipulasi tu tadi. Kan. Jadi makna kata dia manipulasi, dia mengaku, dia menangis, dia meraung. Sedangkan dalam akaun dia duit banyak. Sedangkan mungkin dia sebenarnya ada harta-harta yang tertentu menyebabkan dia tidak layak menjadi golongan asnaf tu. Mungkin. Dan kita bayar pula dekat dia dan benda tu tak selesai, maka benda tu akan dianggap sebagai sedekah saja. Dia tak jadi zakat dan kita berhutang dengan Allah Ta'ala. Yang tu yang kita tak nak. Yalah, betul lah. Jadi jangan pening-peningkan kepala kita. Melainkan saya ingat saya nak bagi zakat, saya nak bagi lebih. Boleh tak pusat zakat bagi senarai penerima zakat tahun ni yang boleh saya bagi? Itu lain. Kadang ada satu artis tu pernah jumpa saya. Dia kata dia nak bayar fidyah. Dia nak bayar fidyah kan. Sebab mungkin dia nak ganti balik apa benda yang dia berhutang-hutang dulu. Dia nak bayar fidyah. Jadi dia minta senarai kat pusat zakat. Itu lebih baik. Dan sebenarnya zakat fitrah ni sebenarnya kita perlu ingat ada satu lagi zakat sebenarnya kan. Zakat pendapatan kita. Zakat simpanan kita. Zakat emas kita. Jadi jangan kita ingat. Kadang-kadang kita cakap kan. Bila kita bayar. Kadang kita bayar tanggungan isteri kita, anak kita mungkin. Kita bayar 3 orang, 4 orang, 5 orang. Bila kita salam dengan Amil. Kalau tak salam bila kita bayar. Kita rasa lapang dada sangat. Rasa lega sangat. Itu baru logo RM7. Kau belum merasa lagi logo bayar RM5-6,000 ni. Jadi penyanyi, jadi pelakon, pelawak yang banyak filem drama. Kan? Kejap-kejap dia. Kejap dia. Asal poster muka dia. Apa satu tu? Jutawan. Jutawan. Tajuk nama jutawan. Jutawan Fakir. fakir. Jadi kadang-kadang Apalah dia bila dia bayar zakat tu, tanya dia. Macam mana rasa lega dia tu. Mula-mula memang. Ni saya cakap bukan cakap orang lain. Termasuk saya sendiri. Bila orang dah kira pendapatan saya. Bila kira zakat tu kan. Sampai 3-4 ribu bayar tu kan. Tentu walhal 2.5% daripada apa yang kita ada. Not even 3%. Cik, cakap putih sikit. Nampak cakap adik saya cakap putih tu. Jadi bila kita bayar tu, kita akan rasa lapang, kita rasa lega. Yang paling best sekali, sedekah kata Nabi. Tidak pernah memiskinkan orang. Malahan takkan berkurang harta orang yang bersedekah. Melainkan bertambah, bertambah dan bertambah. Itu kata Nabi. Jadi jangan lupa zakat yang lain. Orang perempuan pakai golang sampai ke bahu. Kira balik kau punya zakat emas yang kita simpan, yang kita pakai, zakat emas hiasan tu pun semua kena kira. Pastikan. Dan belum pernah ada yang jatuh miskin dengan hanya kerana memberi. Betul. Jangan risau. Pintu rezeki sentiasa terbuka. Baik, sekarang kita nak buka pintu rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Tengah lapar, dan untuk hari ini kita bercerita mengenai zakat fitrah. Orang ingat zakat fitrah saja, tapi ada juga zakat-zakat lain, zakat pendapatan, zakat emas dan pelbagai lagi zakat. Baik Ustaz, mengenai orang yang menerima zakat ni, ada satu ketika orang pertikaikan, pelacur pun boleh terima zakat. Macam mana Ustaz? Yalah, dah
pelacur tu susah duit macam mana. Oh. Tak, maksudnya macam ni lah. Bila dikirakan pendapatan ni mungkin apa yang kita dapat collect tu mungkin masih ada ruang untuk beri bantuan pada golongan ni dengan satu tujuan. Mungkin mudah-mudahan dengan memberikan bantuan kepada mereka tidak terlibat lagi dengan benda-benda macam tu. Mungkin macam tu lah. Dan begitu juga kalau kita tengok pertikaian manusia ni memang tak pernah habis. Manusia ni akan pertikai kan. Bagi ni pun tak boleh, bagi ni tak boleh. Itu sebabnya kadang-kadang jangan kita pertikai kan. Lembaga zakat, pusat-pusat zakat, perbadanan zakat ni kadang-kadang dia cakap orang ni bagi. Ni ada orang dekat kampung saya ni Dia orang ni kenapa bantuan tak sampai dekat dia? Kenapa zakat tak sampai dekat dia? Simple je. Kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, tolong bawakan nama mereka ni kepada pusat zakat. Beritahu kenapa nama dia terlepas. Kenapa nama dia tak ada. Kadang-kadang kita kena faham masih ada lagi golongan-golongan tertinggal ni disebabkan oleh kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin tempatan. Ketua-ketua kampung. Kan penghulunya dia tidak mengambil tahu tentang ada yang terlepas pandang. Mungkin kawasannya mungkin luar kawasan dia ingat bukan kawasan dia. Kan ada orang tu duduk dekat pinggir-pinggir sungai tetapi dia ingat dia ni orang mana entah. Jadi dia terlepas pandang tentang ni. Jadi kita sebagai orang yang prihatin bawalah nama dia supaya dapat diambil tindakan siasatan oleh pihak tertentu supaya bantuan juga akan sampai pada mereka dan itu ada juga pahala untuk bagi kita. Macam saya cakap lah sebelum ni, kalau kita bukan jalan penyelesaian, kitalah masalah tu. Betul. Dan masalah tu bukan masalah tapi reaksi kita pada masalah itulah yang masalah. Dulu tu sebab kadang-kadang orang tak pasal. Lepas tu kenapa lah budak ni belajar dekat universiti pun kita bagi dia zakat? Ada juga macam tu. Dia tak tahu ada anak-anak pelajar yang boleh pergi ke luar negara, dia tak ada tempat bergantung, dia memang bergantung kepada bantuan yang diberikan. Memang dia layak tu zakat. Memang ada kategori asnaf ni yang belajar kan, yang belajar tetapi dia tak ada kemampuan untuk ni. Jadi dia boleh dapat juga. Tu sebabnya kadang-kadang pusat zakat ni dia bukan hanya bagi bantuan beras, duit, tapi dia juga beri bantuan dalam bentuk pembinaan infrastruktur akademik. Kita tengok ada institut profesional, Baitul Mal, kita tengok ada kan. Kita tengok dia buat juga untuk tujuan inilah sebenarnya. Tu sebabnya kita jangan kecilkan skop tu. Betul. Orang kata tadilah. Yalah. Dalam marah-marah rupanya bodoh tu kena jimat sikit. Tak betul gitu. Dia Yelah, main marah. Sudah malu sendiri. Betul. Dia kata ni kita marah, kenapa pusat zakat ni tak pergi bagi bantuan kat orang ni? Rupanya bantuan dah bagi. Ataupun marah-marah. Ni mereka ni lah dia pilih kasih. Rupa-rupanya orang tu tak layak terima. Rupanya dekat account bank dia ada 500,000. Lepas tu dia ada lagi semua. Cuma dia pandai betul hidup susah. Tunjukkan ke orang hidup dia susah. Tu dia kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang saya rasa macam seketul batu bata tak mampu jadi sebuah bangunan. Dan seketul batu bata juga tak mampu nak meruntuhkan sebuah bangunan tanpa izin kun fayakun. Sama juga kita manusia. Kita manusia tak sempurna. Tapi bila kita saling melengkapi kelemahan masing-masing dengan kekuatan masing-masing, insya-Allah kita menuju kesempurnaan. Itu disebut sebagai proses lengkap melengkapi ni disebutkan macam dalam satu istilah Jawa tu iaitu reciprocal process. Macam tu lah. Apa jadi? Macam mana? Reciprocal process. Okey. Macam Jawa macam Mainannya mati. Baik Ustaz. Saranan untuk mereka yang terlepas ataupun buat tak tahu pasal zakat fitrah ni Ustaz. Okey, macam inilah. Tentang ini sebenarnya tidak sewajarnya kita terlepas. Main-main Benda tu. ni adalah kewajipan. Ada kewajipan. Rukun Islam. Itu sebabnya rukun Islam tertegaknya kan. Rukun Islam ni iaitu kalau kita tengok kekerapan tu dah bagi tahu dah daripada bawah sekali. Mengerjakan haji dan umrah sekali seumur hidup kalau mampu. Dan lepas tu naik sikit iaitu mengerjakan membayar zakat fitrah, membayar zakat sekali setahun. Kita bayar kan. Ikut zakat harta, zakat simpanan, zakat fitrah masa bila. Kemudian lagi kerap lagi berpuasa di bulan Ramadan. Berapa? 30 hari. Kan? Sebulan, setahun. Kan? Lagi kerap lagi. Bersolat 5 waktu. Sehari semalam. Makna lagi kerap lah tu. Setiap hari kena buat. Setiap masa. Dan kemudian yang paling tinggi sekali. Mengucap 2 kalimah syahadah. Tak sebut berapa kali. Maknanya sekerap yang mungkin. Jadi bila kita beriman. Aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka dengan itu patuhlah. Taatlah pada perintah Allah dan Rasul. Maka zakat ni jangan juga kita abaikan. Betul. Jadi kita ni macam kalau contohlah daripada sebuah cerita yang pendek yang saya kongsikan. Kalau ada seorang jutawan lah bagi kita
duit 2 juta. Pastinya kita akan cakap syukur alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau dia bagi kita duit 2 juta tu dengan niat dia minta kita 2 biji mata kita, pastinya kita akan bagi sebab kita tahu nilai mata kita ni lebih daripada 2 juta. Lagipun kalau dia ambil mata kita, macam mana nak kira duit 2 juta tu? Macam mana nak menghayati duit 2 juta tu? Jadi Allah bagi kita 2 biji mata percuma. Bagaimana kita berterima kasih? Itu baru mata. Renung-renungkan. Baik-baik renungkan. Sambil-sambil kita renung-renungkan. Makin mendalam. Makin mendalam. Bukan nak raya ni makin mendalam lah. Sambil-sambil kita renung-renungkan kata-kata tadi, kita nak tamatkan di sini untuk episod yang ke-17 ini. InsyaAllah kita akan kembali untuk hari yang ke-18 pada hari esok. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan ini adalah Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.